Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa 'amalan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna jami'an? Apa khabar semua? Baru dengar. Okey, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pertama sekali, mari kita rafa'kan rasa kesyukuran kehadirat Ilahi kerana memberikan kita peluang lagi merasai nikmat kehidupan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada di bulan Ramadan. Masya Allah, terlalu banyak nikmat, Masya Allah. Seterusnya, untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mari sama-sama kita mulakan dahulu majlis ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, Alhamdulillah. Kita dah berapa hari puasa? Memang nampak puasa. Tak dengar suara. 8 hari ke 9? 9 dah, Alhamdulillah kan. Sekejap je kan. Rasa macam baru je mula Ramadan ni duduk cerita pasal persediaan Ramadan. Sekarang dah tak boleh sedia dah, memang tengah berada di bulan Ramadan. Jadi subhanallah, apa yang saya nak kongsikan hari ini adalah tarbiyah di bulan Ramadan. Apa maksud tarbiyah? Iaitu didikan yang kita dapat di bulan Ramadan. Apa yang kita dapat? Jadi subhanallah, kita ni Masya Allah, Allah ciptakan ada beberapa unsur dalam diri kita. Sebelum kita nak tahu macam mana nak didik diri, kena tahu apa yang perlu dididik. Antara cara untuk kita mengenal Allah adalah dengan kenal diri kita. Jadi subhanallah, dalam diri kita ni ada 5 unsur. Yang pertama sekali unsur roh. Kalau tak ada roh tu, dia tak boleh main sini lah. Roh. Semua ada roh. Yang kedua adalah akal. Yang ketiga pula unsurnya adalah hati. Yang keempat, unsur yang ada pada diri kita adalah nafsu. Dan akhir sekali yang kelima adalah jasad. Dia gabung semua tu, jadilah kita sekarang ni. Jadi bulan Ramadan, subhanallah, dia mendidik 5 unsur ni. Macam mana? Jadi Masya Allah, kita masuk unsur yang pertama. Unsur roh. Setiap kita ada roh. Yang mana setiap roh ini, dia inginkan sesuatu, mengetahui sesuatu yang menciptakannya. Setiap individu, setiap manusia pasti dia akan tertanya, siapa yang buat kita? Siapa yang buat aku? Dia mesti akan tertanya. Budak-budak pun dia akan tanya, siapa buat saya ni Umi? Dia tanya. Pertanyaan ini, walaupun orang tu mengatakan dirinya etis, orang yang tidak ada agama kan? Tapi dia pasti akan terfikir juga siapa yang buat dia. Dia tak boleh tiba-tiba ting, magic ada. Betul tak? Semua benda mesti ada yang menciptakan. Kereta, kena ada orang buat. Rumah, kena ada orang buat. Jadi Masya Allah, roh kita ni,
Dia ada keinginan untuk tahu siapakah yang menciptakannya. Jadi untuk tarbiyah, mendidik roh adalah dengan kita mengenal Allah. Dia kena kenal pencipta. Subhanallah. Bila kita tanya diri kita sendirilah, adakah kita benar-benar kenal Allah? Kalau lihat kepada kitab-kitab lah agama kita, Al-Quran, agama-agama yang lain, kalau dikombinkan, dibandingkan, agama kita lah, itu Al-Quranul Karim, dalamnya menceritakan banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan, bagi Tuhan yang sekalian alam. Ayat tu sebenarnya nak bagi tahu apa? Kita memuji Allah. Allah ini Tuhan sekalian alam. Memperkenalkan siapa? Memperkenalkan Allah kepada kita. Jadi bulan Ramadan ini, dia sebenarnya tarbiyah, mendidik roh kita ini. Yang mana satu ibadah yang tak ada orang lain nampak. Semua kat depan ni puasa kan? Ada yang tak puasa tu tahulah ada sebab-sebabnya. Tapi kan, ibadah puasa ni, puasa ke tak puasa ke nampak sama je. Dia tak ada perlu ada pergerakan, puasanya begini, tak ada. Jadi maksudnya, siapa je yang tahu dia puasa? Allah je. Jadi subhanallah, satu ibadah yang mana hanya kita dengan Allah je yang tahu. Dia nak pergi ambil wuduk, dia minum sikit, orang tak nampak. Lega je nampak lepas ambil wuduk. Rupanya satu teguk dia pergi teguknya tadi. Kan? Sebab benda tu tak nampak. Jadi kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau kita tadabbur ayat ni, ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, yang pertama sekali disebut adalah orang-orang yang percaya dengan perkara-perkara ghaib. Kenal Allah. Ada siapa pun dah nampak Allah? Tak ada. Dia perkara yang ghaib, tapi kita mengimani. Satu perkara asas sebagai seorang yang beriman, kena beriman dengan perkara ghaib. Syurga, neraka, ada siapa pernah nampak? Saya pernah, Ustazah, boleh angkat tangan? Tak ada siapa nampak. Tapi dia mengimani. Pahala. Ada siapa nampak? Dia ada masuk update dekat dalam WhatsApp. Hari ni pahala kamu 10. Ada? Tak ada. Kalau pahala tu nampak, subhanallah. Ada tabung di sebelah kanan. Ada tabung sebelah kiri. Imagine dengan budak-budak kan. Saya suka cerita dengan anak-anak. Bagi mereka bayangkan. Begitu hebatnya. Kita ni mengimani yang kita tak nampak. Kalau ada tabung kebaikan belah kanan ni. Kita buat baik je masuk RM10. Semua orang baik. Tak payah pergi kerja. Buat baik je manjang. Masuk RM10. Masuk RM10. Penuh je tabung. Tapi Allah tak bagi kita nampak. Sebab dia satu perkara yang kita kena iman. Beriman, kena yakini, kena percaya. Jadi ibadah puasa ini, satu ibadah yang sedang mendidik diri kita. Allah nampak kamu buat apa? Nak pergi yang yuk. Kan apa? Puasa yang yuk. Pergi dapur buka periuk. Gitu kan? Sekarang dah tak buka periuk lah. Dia buka noza, dia buka microwave dia. Kan? Jadi subhanallah. Yang mana kalau dia sendiri nak buka, orang tak nampak. Jadi satu ibadah yang mengajar. Walaupun seorang-seorang, Allah nampak. Dia bukan saja kita menahan nafsu makan dan minum je. Bulan puasa ni tahan apa lagi? Tahan mata ngantuk. Kan tengah-tengah hari ni kan. Panas-panas pula ni. Sedap kalau tidur lena ni. Selimbut sikit. Tidur. Tahan tu. Nak tahan daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kena tahan. Jadi benda tu, macam mana kita nak tahan? Kita beriman bahawa Allah sedang perhatikan kita. Kita sedang tarbiyah ni, sedang didik. Ya Allah tengok ni. Sebab tu bulan puasa, Masya Allah. Ramai yang boleh berubah. Betul tak? Yang mungkin sebelum puasa, lisan dia bukan main lagi. Dia tak ada tapisan. Terus je terlepas. Tapi bila puasa,
Puasa. Kan? Jadi dia beribadah tu sebab apa? Sebab puasa. Jadi unsur yang pertama kita sedang didik adalah roh kita. Jadi subhanallah. Unsur yang kedua. Apa tadi saya kata unsur kedua? Akal kita. Subhanallah. Kita makhluk yang paling istimewa. Ya Allah berikan kepada kita akal. Ada orang tanya, akal kat mana? Kalau ikat otak kan, binatang pun ada otak juga. Otak udang, otak kan. Jadi akal tu di mana? Tak apa, saya tanya, saya jawab. Tunggu jawapan tak jawab-jawab pula kan. Jadi subhanallah, di hati kita. Jadi subhanallah. Jadi bagaimana nak bagi akal tu jadi sihat? Dia kena ada dua perkara. Macam tadi, roh tadi, nak bagi tu roh tu sihat adalah dengan kenal Allah. Manakala akal nak bagi sihat, ada dua benda. Yang pertama ilmu, yang kedua pengalaman. Ada orang dia banyak ilmu, tapi dia tak praktikkan. Sebab tu Allah hadirkan pengalaman untuk bagi ilmu tu dilaksanakan. Contohlah, kita belajar nak menjadi orang yang sabar. Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah bersama orang yang sabar. Saya sabar. Saya orang yang sabar. Tiba-tiba pergi naik kereta, kereta kena blok. Kita sedang belajar untuk sabar. Sekarang bulan puasa. Kita kena tahan daripada makan. Kalau tak makan tu lapar. Apa yang akan timbul? Marah, kan? Nak cepat je balik. Lagi-lagi kalau nak buka puasa, kan balik sekarang jalan jam pula. Kan tiba-tiba jalan jam. Nak buka puasa ni saya baru tengok satu iklan. Iklan terbaru. Nak ada kereta kat depan tu rosak. Jadi yang belakang ni orang yang kereta rosak ni orang bukan Islam. Yang belakang ni orang Islam. Dia pergi horn peng. Cepatlah orang nak buka puasa ni. Dia jerit. Orang kat depan bukan orang Islam. Jadi dia nak buka puasa. Dia orang Islam. Sebenarnya kita ni astagfirullahalazim kan. Kita ni bawa image Islam. Dalam iklan tu pengajaran dia Masya Allah bagus. Yang mana ketika kereta tu rosak yang kelang kabut lah. Perempuan yang bawa kereta yang kereta rosak ni. Duk start tak boleh start. Tiba-tiba ada sebelah tu ada masjid. Datanglah pakcik-pakcik masjid ni. Muka macam nak makan orang. Rupa-rupanya baik. Dia pergi tolak kereta perempuan ni pergi ke tepi. Lepas tu dia cakap kat belakang, orang lain pun puasa juga. Sabarlah sikit, dia kata. Nampak tak? Jadi subhanallah dia bawa ke tepi. Itu sebenarnya kita kena tunjuk akhlak. Kita sedang melatih diri kita untuk menjadi lebih baik. Subhanallah bulan Ramadan ni Masya Allah. Jadi ilmu dan pengalaman ni satu perkara yang penting dalam kehidupan. Ada orang dia tak pergi belajar pun. Dia orang kampung. Duk bercucuk tanam. Daripada kecil. Dia buat kerja tu lah. Tapi subhanallah. Pengalaman kehidupan dia mengajar dia menjadi seorang yang berakhlak. Betul tak? Ada orang tak ada PhD ke, tak ada master ke, tapi akhlak dia Masya Allah. Sebab bila pengalaman tu dia kena buat. Dia kena sabar. Dia kena kuat. Betul tak? Pengalaman tu menjadikan dia melaksanakan apa jua ilmu yang ada pada diri dia. Jadi subhanallah, sebab tu ada ramai orang sekarang yang ada ilmu. Ramai. Kalau lepas PhD apa? Ada lagi tak? PhD? tak tahu nama apa. Tapi maknanya ilmu tu macam-macam. Ada orang sampai 2-3 PhD ada. Tapi bila tanya, sebab tu kalau kita tengok temu duga, orang yang menemu duga tu dia akan tanya apa? Kamu ada berapa banyak pengalaman? Kan? Berapa tahun pengalaman? Dia tak tanya, okey dapat ijazah apa tu kau terima, tak. Dia tanya pengalaman. Sebab daripada pengalaman tu dia mempraktikkan ilmu yang dia belajar. Jadi subhanallah, akal ini perlu dua benda ni. Untuk memastikan kita dapat mengkontrol, memikirkan yang mana baik, yang mana buruk. Dan yang paling penting,
Maknanya untuk menjadikan akal ini sihat, benar-benar sihat, dia kena kembali kepada Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan padanya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang mana diturunkan padanya Al-Quran. Untuk apa Al-Quran diturun? Hudal linnas. Petunjuk kepada manusia. Wa bainatin minal huda wal furqan. Dan juga untuk membezakan keterangan. Membezakan antara yang hak dan yang batil. Dia tak tulis, Allah tak turunkan ayat tu syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran litaqra. Dia tidak tulis dekat ayat tu bulan Ramadan diturunkan pada bulan Ramadan untuk dibaca je. Tidak. Petunjuk kepada manusia. Maksud dia apa? Macam mana nak jadi petunjuk kita kalau kita tak faham apa yang kita baca? Jadi mulai saat ini Ustazah nak ajak. Rasanya kat sini ada buat kelas tadarus. Tak ada. Ada. Selitkan satu hari satu ayat pun jadilah. Baca tafsir kat sebelah tu. Perasan tak kita beli tafsir ni kan? Kitab tafsir ni. Sebab apa? Selalunya sebab nanti kalau tak ada wuduk boleh pegang. Betul tak? Quran tafsir dibeli sebab nanti kalau tak ada wuduk saya boleh pegang Quran. Bukan tujuan untuk baca tafsir kat sebelah tu. Tapi tujuan dia untuk pegang bila tak ada wuduk. Jadi memang pegang je lah. Kita kena ubah niat tu. Kenapa beli Quran tafsir? Oh, Quran tafsir ni tulisan dia besar. Tafsir ada bahasa Melayu kat sebelah dia. Sebab kita bukan orang Arab. Perasan tak berapa tahun kita baca Al-Quran? Berapa banyak ayat yang kita faham? Hakikatnya kita orang Islam. Rasulullah SAW tinggalkan kita dua perkara ini. Al-Quran dan As-Sunnah untuk kita pegang. Memang peganglah. Pegang gelek merata. Bila tanya apa ada dalamnya. Entahlah Ustazah. Saya baca je. Memang kita dianjurkan suruh baca Al-Quran. Tapi berapa tahun Allah bagi kat kita umur? Cuba tanya diri, umur 20, 30, 40, berapa kali dah kita khatam Al-Quran? Oh, Masya Allah, kalau tanya khatam, tiap-tiap Ramadan saya khatam 3 kali, Ustazah. Tapi bila kita tanya diri kita, berapa kali kita khatam tafsir dalam Al-Quran ni, kita baca sebelah tu, berapa kali? Ada dah depan mata dia. Takut Ustazah akan salah faham. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang Maha Esa. Faham ke tak? Kena ada juga orang tegang. Boleh faham kan? Dah sekarang ni tafsir dah semua dihurai dengan cara yang untuk memberi senang faham. Jadi bila kita baca tu, cuba ambil satu ayat pun. Subhanallah. Terlalu banyak ayat yang Allah nak sampaikan kepada kita yang kita tak faham. Jadi sebab tu akal manusia sekarang ramai yang tak sihat. Sebab dia tidak ada santapan yang begitu hebat ini, iaitu pemahaman Al-Quran. Lepas tu kita perlu ambil masa untuk kita baca ataupun ikut kelas-kelas tadabbur ke. Satu hari satu ayat sambil bawa kereta nak balik kan. Buka YouTube macam-macam ustaz. Dan sekarang ustaz-ustazah yang hebat-hebat yang boleh kongsikan tadabbur Al-Quran. Subhanallah. Kita lihat orang Arab boleh baca Al-Quran. Dekat Masjidil Haram lah kita tengok Syekh Sudais, Syekh Shuraim kan. Bila baca, kadang-kadang sampai masa ayat tu dia menangis. Kita kat belakang pun nangis. Sama Ustazah. Bila saya tanya kenapa nangis? Entah, Syekh tu nangis, saya pun nangis lah. Dia nangis sebab dia faham. Tapi kita nangis sebab kita terasa, sebab dia baca dengan kefahaman. Bila kali terakhir kita baca sendiri Al-Quran dan kita menangis? Memang saya nangis Ustazah sebab saya tak faham. Tak apa, mula-mula dulu menangis sebab tak faham. Sekarang kita cuba ajari diri kita menangis
Sebab perlahan-perlahan untuk faham Al-Quran. Sebab begitu indahnya. Sebenarnya Al-Quran inilah terapi yang terbaik untuk jiwa kita. Bila kita baca, ya Allah, subhanallah, mengajar kita bagaimana cara kehidupan yang sebenarnya. Lepas tu ada parents lah yang jumpa dengan saya, anak belajar overseas. Tanya dengan saya, Ustazah, pening kepala Ustazah. Anak belajar overseas hebat-hebat. Tapi bila hebat sangat ni, dia punya fikiran dia sampai melampaui batas. Dia kata, apa Sal? Dia tanya saya, Mam, cik cakap orang putih lah kan. Dia overseas. Tapi saya cakap Melayu je lah. Sekarang bunyi orang putih Melayu. Jadi, dia kata, Mak, saya ni tengok orang pergi sembahyang 5 kali sehari. Perangai macam tu juga. Duk bergaduh je manjang. Buat apa pergi masjid surau tu? Kalau tu tak ada pun nampak orang pergi surau. Yang pergi surau tu balik semua tu baik je. Tak ada. Apa kesannya? Mak dia pening juga nak jawab. Sebab betul benda tu berlaku. Betul tak? Pergi surau keluar duk maki hama orang. Sebab apa jadi macam tu? Sebab kita tak faham apa kita buat. Kita buat je. Kalau ikutkan subhanallah. Dalam solat itu, setiap ayat yang kita baca, subhanallah. Al-Fatihah itu sendiri, Masya Allah. Ada 3 rasa yang bila kita baca tu akan lahir kalau benar-benar dia faham. Kita doa Rabbi fili warhamni. Lepas tu duduk antara dia sujud tu kan. Cepat je Rabbi fili warhamni. Baca pun. Habis. Kita minta dengan Allah, ya Allah bukan dosa ku, ya Allah. Begitu cara doanya. Dia tak ada rasa. Dia rasa tu tak ada. Cuba kita pergi jumpa kawan kita. Sorry Gitu je kita cakap dengan dia. Kita buat salah kat dia. Pergi cakap macam tu. Dia nak maafkan kita ke tak? Dia nak minta maaf ke tak ni? Tapi kita buat macam tu hari-hari dengan Allah. Hari-hari kita buat macam tu kepada Allah yang menciptakan kita. Allah, malunya. Sebab tu tak ada bagi kesan pada jiwa. Bukan salah solat tu. Salah orang yang buat solat tu. Dia buat ikut je. Tapi dia tak buat dengan rasa. Sebab dia tak faham apa yang dibaca. Jadi subhanallah, unsur yang kedua adalah unsur akal tadi. Jadi banyak-banyak menuntut ilmu. Kemudian bila apa jua pengalaman yang Allah beri kepada kita, itu adalah proses untuk kita beramal dengan ilmu yang kita dah belajar. Contoh kita belajar, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Biasa dengar kan ayat ni? Allah tidak akan menguji seseorang hambanya melainkan mengikut kemampuan hamba-hambanya. Oh, tahu, semua boleh tafsir. Boleh baca tak makna dia. Tapi bila tiba-tiba berdebuk jatuh ujian. Kenapa saya diuji? Dia tanya pula. Kan? Sebenarnya saat itulah kita sedang beramal dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah, engkau uji sebab aku mampu, ya Allah. Aku tak mampu sebenarnya, tapi engkau yang bagi aku kemampuan untuk dapat mengharungi ujian ni. Kita ni tak kuat. Kita ni tak sabar sebenarnya, tapi kita kena minta yang memberikan rasa sabar. Ya Allah, tambahkan kesabaranku, ya Allah. Tambahkan lagi kekuatanku untuk menghadapi ujian ini, ya Allah. Kita sedang beramal. Ya, sedang beramal saat itu. Ilmu dah ada. Tapi saat kita diuji itu, saat itulah kita sedang beramal dengan apa jua ilmu yang sedang kita pelajari. Jadi masuk kepada unsur yang ketiga. Unsur ni memang bahaya sikit. Hati. Hati yang mana letaknya emosi. Suka, gembira. Sekarang ni rasa apa kat depan saya? Ada yang rasa ngantuk? Boleh berdiri. Exercise sikit. Tengah hari faham puasa pula tu kan. Jadi Masya Allah. Di hati inilah tempatnya emosi kita. Rasa sedih, rasa sabar. Jadi subhanallah, bulan puasa ni kita dihalang untuk makan. Jadi kena sabar. Tengok makanan tu pergi kat bazar Ramadan, ya Allah kan.
Tengok kanan, warna-warni kiri. Meriah semuanya. Makanan yang tak ada, tiba-tiba ada. Nama pelik-pelik pula tu sekarang ni. Takut pula nak makan kadang tu. Subhanallah. Sedang menguji kita lah sabar. Sabar, jangan beli banyak-banyak. Itu kita sedang mengajar sabar. Dia kita tak boleh kata kita sabar tau. Melainkan ada satu perkara yang perlu kita sabar. Cuba kita pergi bazar Ramadan je lah. Sedapnya. Tangan dah 5 plastik. Betul tak? Sabar. Dah banyak dah ni. Tu kita sedang ajak kita lah. Ajak kita sabar. Boleh tak? Boleh insyaAllah. Didik kita untuk sabar. Ataupun contoh lain, nak marah. Marah itu fitrah. Semua manusia dia memang ada sifat marah. Ada tak kat sini? Saya memang tak pernah marah, Ustazah. Boleh bagi tips kat saya? Hebat lah, Masya Allah. Rasulullah SAW pun ada rasa marah tu. Tapi dia marah dia bertempat. Bila Islam ditindas, bila agama itu dipandang remeh dan sebagainya. Jadi marah itu perlu ada. Tapi bagaimana kita nak kontrol? Balik rumah, tiba-tiba buka pintu, berterabur depan rumah. Anak-anak kecil-kecil kan? Apa rasa? Wah, gembiranya. Peliklah pula kan? Maknya balik, tengok rumah bersepah, gembira. Tak. Mesti rasa marah. Keluar tadi bukan main, kita bangun pukul 4.30, pukul 4 pagi tu, kemas rumah siap-siap keluar nak pergi kerja. Nanti balik nanti, mama balik semua ni kemas-kemas ni. Tiba tengok stokin kat sana, kasut sana, beg campak situ. Apa rasa? Kita sedang belajar mengawal marah. Itu dia saat kita sedang diajar. Bagaimana? Kita dah belajar dah. Kita kena kawal marah. Bila marah sangat, ambil wuduk. Ataupun daripada keadaan kita berdiri, duduk. Tak mampu sangat nak kawal marah tu, pergi tidur, Ustaz. Baring jap. Kita sedang mengawal. Sebab fitrah manusia itu memang ada marah tu. Jadi subhanallah, bulan Ramadan inilah tempat kita untuk mentarbiah, mendidik emosi kita ni. Nak sabar, nak kawal marah. Supaya tidak terikut-ikut kepada kemarahan yang ada dalam diri. Sebab tu kalau kita lihat kan, ada setengah orang manusia tu, Allah berikan dia satu tabiat yang tidak baik, itu panas baran. Ada kan? Kita boleh lihat, mungkin waktu muda dia, habis angkat kaki tangan. Tapi bila dia meningkat dewasa, sampai satu saat dia dah tua, dia punya panas baran dia sama tak dengan waktu dia muda dulu? Tak kan? Sebab apa? Proses kehidupan, pengalaman yang dia lalui, mengajar dia bagaimana dia nak mengkontrol panas baran yang ada dalam diri dia. Tapi dia kena ada keinginan untuk kontrol tu. Kalau dia kata memang saya tak boleh, saya memang nak macam ni, tak boleh nak buat apa lah. Sebab ayat Quran menyebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya sesuatu kaum itu tidak akan boleh berubah, melainkan diri dia sendiri yang nak berubah. Jadi kalau kita sedar kita ada kekurangan, jenis panas baran, ya Allah, kena minta pertolongan dengan Allah. Itu pertama sekali. Yang kedua, kita kena ada keinginan, kesungguhan untuk berubah. Jadi subhanallah, sebab itulah kehidupan ini adalah proses pembelajaran. Kita sedang menuntut ilmu dalam dunia ni. Bukan menuntut ilmu, kita sedang beramal dalam kehidupan ni. Masya Allah. Setiap pergerakan kita, setiap apa yang berlaku di sekeliling kita, Masya Allah, Allah hadirkan orang tiba-tiba datang menyakitkan hati kita. Bulan-bulan puasa ni bagi kita sakit hati. Dalam puasa, dia buat kita sakit hati. Apa rasa? Ada rasa macam seronok? Tak ada. Rasa dia tertekan. Sakit hati ni dia rasa macam tertekan dalam jiwa. Apa nak buat kalau macam tu? Kalau kita fikirkan orang sakit hati tu memang dia sakit je lah memanjang. Fikir sebenarnya, ya Allah, Allah pilih aku untuk jadi orang yang pemaaf. Kalau tak ada orang yang menyakitkan hati kita, tak ada istilah memaafkan. Betul tak?
Dia kena ada berlaku sesuatu untuk berlakunya sesuatu. Contohnya, bertaubat. Kalau tak ada kita buat dosa, tak ada istilah taubat. Sebab tu kita semua ni adalah pendosa. Kullu ibnu Adam khati'un wa khairu khati'in at-tawwabin. Semua anak Adam buat dosa. Dan sebaik-baik mereka yang sentiasa bertaubat. Kalau dia rasa dia baik, tu bahaya. Saya jarang buat dosa, Ustazah. Itu lagi bahayalah. Sebab bila rasa diri dia baik, dah sempurna, dia full stop sampai situ je. Dan timbul pula ego dalam diri, sombong dan sebagainya. Na'udzubillah misalnya. Jadi bila Ustazah kongsi ni, nak tarbiyah diri kita, kena ada keinginan, kena ada kemahuan, kena push, kena ada paksaan. Kita sendiri yang memaksa diri. Bukan orang lain. Macam Ustazah kongsi sekarang ni, 1 jam lebih kurang, habis je. Malas lah. Saya memang macam ni. Dah habis lah cerita macam tu je lah. Sebab tu subhanallah, yang mengubah diri kita adalah kita sendiri yang ubah. Subhanallah, bulan Ramadan bulan tarbiyah. Mengawal diri kita. Boleh sebenarnya. Lihat Masya Allah. Macam tadilah Ustazah kata. Mulutnya leza. Bulan puasa dia boleh jadi Masya Allah. Jangan. Puasa. Jadi dia buat ibadah tu sebab Ramadan je. Bila 1 Syawal, nak dengar cerita. Itu bulan Ramadan tak boleh cerita, kita cerita sekarang. Tak boleh lah. Kalau namanya mengumpat, tak boleh. Bila-bila masa pun. Bukan bulan Ramadan je. Jadi kadang-kadang tu. Kita lihat bulan Ramadan, Masya Allah, boleh sebenarnya latih diri. Sebab tu motivasi yang terbaik adalah diri kita kepada kita sendiri. Kita nak berubah, kita cakap pada kita. Nak berubah ni. Perasan tak kadang-kala ibu-ibu kan di depan saya ni ibu-ibu. Cuba satu hari diuji dengan satu ujian yang mana kalau satu rumah tu kena sakit. Demam lah contohnya. Ibu ni boleh bangun, padahal dia demam juga. Boleh bangun pergi masak ke rumah apa semua. Sebab apa? Sebab kita mahu. Walaupun semua temperature tinggi-tinggi ni kat rumah. Kalau aku tak bangun ni, tak makan semua ni. Demam tinggi dah ni. 40 orang. Tapi semangat tu. Kita paksa diri kita. Nak buat jugalah. Nanti anak-anak kecil-kecil ni macam mana ni bangun tak lagi nak makan. Semua lembek. Habislah rumah ni. Betul tak? Kita boleh ingat balik zaman anak-anak kecil-kecil kan. Bangun ni. Subhanallah. Jadi kita paksa diri kita. Kita suruh diri kita untuk buat. Boleh sebenarnya. Cuba bayangkan. Anak-anak dah besar. Kita demam. Anak ada seorang sihat. Dia buatlah semua. Kita tak bangun dah. Sebab kita tahu ada orang lain buat kan. Tapi sebab dah tak ada. Kita paksa diri kita untuk buat. Jadi subhanallah kita yang kena ubah. Kena ubah diri kita. Apa yang selama 9 hari yang dah. 8 hari yang dah berlalu ni. Hari yang ke-9 bulan Ramadan. Atau apa perubahan yang kita nampak pada diri kita? Ada tak berubah? Menjadi lebih baik lagi. Kita nak jadi lebih baik. Apa perubahan? Kena ada muhasabah diri. Kita tengok list-list kan. Sekarang macam-macam Ramadan planner. Macam-macam ibadah tu dia tu. Ada tik ke tidak? Dia tik hari pertama, kedua dan ketiga. Lepas tu nantilah. Lala kau tahu tadinya. Check balik. Sebab biasa, kita ni manusia. Wadhakir fa'inna dhikra tanfa'ul mu'min. Berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan ini penting untuk orang mukmin. Mula-mula Ramadan semangat. Duha 12. Masya Allah. Punya semangat. Qiyam mulai. Tarawih 20. Dia dah masuk 10 kedua. Kan 10 Ramadan yang pertama. Pertengahan Ramadan, akhir Ramadan. Kita cuba muhasabah balik ni. Nak masuk yang kedua ni. Sebab kita kena tukar gear 2. Lebih lagi sikit. Jangan pula dah lelah nak pergi dah. Terawih tak langkat dah. Padahal waktu awal Ramadan tu penuh surau tu. Pergi juga tu. Tak apa. Nak pergi juga. Semangat. Awal Ramadan kan.
Melimpah ruah orang sampai keluar-keluar, kita pun duduk kat tepi pagar tu. Sanggup tu. Ni 10 pertengahan Ramadan ni, orang dah makin kurang. Malas lah nak pergi dah. Padahal ruang dah banyak. Kita pula tak nak pergi. Allahu Akbar. Sebab tu kena ada masa yang kita lihat balik. Sebab Ramadan ni akan pergi meninggalkan kita. Yang mana masa-masanya begitu amat-amat berharga. Dia ada, kita buat satu masa, terutama sekali sebelum tidur ke, tengok balik apa yang dah buat 9 hari. Nak tambah apa lagi? Ada yang banyak tinggal, supaya kita upgrade balik. Baiklah, itu unsur yang ketiga, hati. Tempat yang paling susah nak jaga. Sebab tu hadis Nabi SAW menyebut, dalam diri kita ada seketul daging. Kalau baik daging tu, baiklah seluruh jasadnya. Kalau tak baik, tak baiklah seluruh jasad tersebut. Apakah daging tersebut? Hati kita. Sebab tu hati-hati dengan hati. Bukan hati orang lain, tapi hati kita sendiri. Hati duduk ngata orang dalam diri tu. Duduk tak kena dengan orang, tengok muka orang tu rasa nak marah. Tengok dia pun nak marah. Allahu Akbar. Apa masalah hati ni? Mana ada masalah dekat hati kita. Kena cek balik. Okey, masuk kepada unsur yang keempat. Apa yang keempat tadi? Nafsu. Nafsu ni dia macam tabiat. Keinginan. Dia macam budak-budak lah. Kita jalan kat kedai bawa anak kita. Lalu baru rak yang pertama. Umi nak ni? Coki-coki. Okey, ambil. Lalu rak kedua. Umi nak ni? Cadbury. Ambil. Lalu rak ketiga. Umi nak ni? Cukup lah tu. Kita kan. 2 okey lah, masuk 3. Belum lagi sampai ke ujung kedai tu. Habis semua kedai dia ni. Lagi-lagi bulan puasa. Janganlah bawa anak-anak pergi bazar Ramadan. Dia sebab dia kecil lagi. Pengalaman. Kita dah berpengalaman. Dia kalau bawa anak-anak ni pergi bazar Ramadan. Tengoklah. Nak tu ni. Sedapnya. Sebab dia masih belum lagi ada banyak pengalaman. Dia nak menghandle emosi dia punya nafsu tu. Keinginan tu. Tu dia nak lagi. Sabarlah nanti. Tak payahlah, dah banyak lah. Nak tu, Mina tu ingin. Baru Ramadan pertama dah 10 kuih dah kita beli. Nampak tak? Sebab ikutkan dia. Jadi kalau nak bawa, kena train dia. Kena bagi tahu dengar orang cakap, ni kita nak pergi, kita beli 2 kuih je. 2 kuih. Sebelum pergi dah bagi tahu dah. Kita nak latih dia mengawal. Mengawal diri dia tu, nafsu dia tu. Kita Alhamdulillah dah Allah bagi banyak usia dah. Kita kecil-kecil dulu pun macam tu juga. Kan? Jadi dia nak train dia. Mengawal nafsu. Jangan ikut nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ini memang selalu mengajak ke arah keburukan. Kalau berlebihan, tapi kena ada nafsu. Nafsu makan. Kena ada. Kalau dah tak lalu makan, buburlah 10 kuih pun. Tak tahulah, tak ada rasa apa. Habis dah hilang rasa dia. Dia tak ada nafsu. Jadi, kalau berkurangan pun bahaya. Kalau tak ada nafsu pun bahaya. Kalau berlebihan pun bahaya. Dia kena kawal. Tengah-tengah. Bersederhana nafsu ni. Jangan kita lebih-lebih. Itu yang beli habis. Meja tu boleh daripada 1 jadi 2 berganda meja. Nak letak kuih-muih, nak beli tak makanan. Allah. Sedih tau bila tengok makanan yang membazir ni. Sebab ni bulan Ramadan lah bulan yang paling banyak pembaziran sebenarnya. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Jadi subhanallah, tengok tempat kita nak derma. Jadi kita nak derma, lalai tak ke mana ni? Perasan tak? Bukan tak boleh kita nak derma, boleh. Tengok, dah banyak sangat orang bagi kat situ. Makanan sampai membazir. Saya pergi masjid, berapa banyak masjid saya pergi. Lepas habis tarawih, ni bazar-bazar Ramadan ni, dia bagi makanan yang berlebihan dekat masjid-masjid. Masjid pun dah ada dia punya more dia pula. Yang pergi masjid pula dah makin kurang. Jadi buang macam tu. Pagi saya pergi kuliah 2, ada lagi makanan yang semalam dekat. Saya tak tahu nak buat apa ni. Nak bagi orang pun malam-malam lepas tarawih tu, orang dah tak nak dah. Balik nak tidur je. Nampak tak? Allahu Akbar, sedihnya. Sebab tu cari tempat yang kita yakini yang betul-betul sampai. Bagi orang yang betul-betul nak makan. Jadi subhanallah, benda ni memang ya Allah. Kadang-kadang kita tak apa, bagi je.
Ni gelandangan-gelandangan. Sampai diorang berterabur makanan. Allahu Akbar. Dibuangnya. Tak apalah bagi kucing, bagi burung. Tapi sedih tengok bungkusan-bungkusan makanan dibuang macam tu je. Tu bazar-bazar Ramadan tu. Lepas habis tak habis semua kan. Jadi diorang buang. Allah. Sedih, sangat sedih. Sebab berapa banyak tempat negara lain yang tak ada makan. Tu dekat Syria, kesejukan. Dekat Turki, nak makan tak ada tu. Baru ni gempa bumi. Puasa dalam keadaan rumah tak ada. Suami saya baru pergi Turki hari tu sebelum puasa. Bagi bantuan kat sana. Subhanallah, bangunan-bangunan nampak macam okey, tapi bawah tu dah sebab dah gegar kan. Jadi dah tak boleh masuk lah. Duduk dekat. Inilah tempat-tempat khas yang dibuat supaya tidak bila gegaran lagi na'udzubillah min zalik, tak adalah berlaku. Tapi dah tak boleh masuk lah rumah-rumah dia. Sebab bila gegaran tu dia punya struktur rumah tu dah tak berapa kuat lah. Orang nak ambil barang masuk pun takut. Kan masuk tiba-tiba ke ada yang tak kuat ke dan sebagainya. Kita alhamdulillah ni elok bangunan ni kukuh subhanallah, elok boleh duduk. Banyak sangat nikmat Allah bagi kat kita. Terlalu banyak. Sampai jadi kita lupa. Banyak sangat nikmat Allah bagi. Sebab tu kita kena sentiasa bersyukur. Kalau boleh bagi kat sana, kat Turki ke, kat mana, Syria ke, Palestin ke, yang memang kita yakini sana memang maknanya sampai ke sana. Bagilah ke sana. Bukan salah bagi kat sini, tapi bagi kat sini pastikan yang makanan tu memang dimakan. Jadi nafsu ni adalah satu, maknanya ada pada kita semua. Memang ada. Nafsu makan, nafsu tidur. Nak tidur kan? Kalau tidur satu hari bulan puasa seronoknya. Anak saya kan duk kira hari. Jom Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Sabtu. Cepatlah Sabtu. Sebab apa? Cuti sekolah. Lepas semayang subuh tu, Mami nak tidur tak boleh, tak boleh. Sehari lain tak boleh tidur, hari ni dia boleh tidur jauh tu. Ngaji dulu. Ngaji pun macam tu ngaji. Kan jadi subhanallah. Itu nafsu tu, keinginan. Dia nak. Kalau satu hari tidur itu ibadah. Mami, banyak hang punya ibadah tidur satu hari sampai tengah hari. Bangun. Kita kena kawal. Tapi kalau dah ngantuk sangat baca Al-Quran, baca kan, bismillah. Memang ada juga macam tu kan. Pergilah tidur sekejap. Jadi ayat dah ke mana lah pula. Semayang tarawih kan, sujud lama je tak bangun-bangun. Semua dah rakaat yang kedua duduk sujud lagi. Pergilah balik, basuh muka, pergi tidur jap, lena jap. So itu dah tahap teruk sangat lah tu. Kat sini ada ke? Tak ada Sekolah lagi Masya Allah. Subhanallah. Tapi memanglah sebab kita kan puasa dengan keadaan panas. Tak nafikan tidur tu memang ada. Cuma kita kena kawal. Cuba kadang-kadang kita ngaji, ngantuknya, teruknya tak tahu nak cakap. Tapi cuba kita dengar lagu. Segar-bugar lah pula, betul tak? Kan? Syaitan ni kan jahat nak ngacau kita. Jadi subhanallah. Kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya Allah. Bagilah kita dapat baca elok-elok Quran ni. Jadi Masya Allah. Yang keempat tu nafsu. Bulan Ramadan, bulan kita tarbiyah nafsu. Yang mana keinginan yang berlebihan. Tahan. Itu tahan nafsu. Tadi hati tadi emosi. Rasa marah. Rasa sabar. Yang diajar dalam bulan Ramadan. Nafsu ni pula keinginan. Dia nak makan banyak-banyak. Dia nak tidur banyak-banyak. Tak kena kawal bulan Ramadan ni. Okay, masuk kepada unsur yang kelima, jasad. Bulan Ramadan juga bulan tarbiyah mendidik jasad kita. Tapi Ustazah bukan doktor, jadi Ustazah tak boleh nak explain ni. Dia maknanya kebaikan berpuasa. Kalau doktor dia pandai lah. Apa kelebihan puasa bagi seseorang tu? Boleh bagi darah tinggi, boleh rendah, boleh stabilkan darah tinggi. Lepas tu kencing manis semua. Yelah, makan dah kurang. Kan? Jadi dapat kawal kencing manis. Masya Allah. Otak makin sihat. Kalau betul-betul puasanya mengikut yang betul lah. Tapi kalau puasa, dia duduk tengok cerita yang tak senonoh lagi. Otak dia still tak sihat lagi. Jadi kita kena ikut
undang-undang bulan puasa tu apa yang perlu kita jaga supaya jasad tu jadi baik. Jadi subhanallah, kita kena jaga jasad kita. Kita kena jaga. 5 unsur ni kita kena jaga. Tanggungjawab kita untuk kita pelihara. Jaga roh kita. Bagaimana kita punya keimanan kepada Allah. Kenal Allah. Pelajari ilmu untuk kenal Allah. Satu juga ilmu yang begitu hebat. Dipanggil tauhid. Kena ada dalam diri. Zaman sekarang ni. Zaman yang mana keimanan manusia itu diuji. Berapa ramai, berapa banyak ajaran-ajaran sesat yang sekarang kita lihat. Sebelum puasa itu ada dikongsikan, kami para asatizah dapat video yang mengatakan, satu kumpulan ni mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW itulah Allah, dia kata. Bukan negara lain ni, negara Malaysia sendiri. Yang ikut tu, yang buat pengakuan tu budak-budak muda. Nama saya sekian-sekian, saya mengaku bahawa Nabi Muhammad itulah Tuhan, dia kata. Astaghfirullahaladzim. Dia takut bila kita lihat. Sebab yang ikut tu budak-budak muda-muda. Sekarang pun dah boleh dah digalakkan pergi ke gereja dan sebagainya, remaja-remaja. Tak jadi masalah nak pergi. Tapi kena kuat dalam. Kena kuat. Tolong ingatkan anak-anak kita, keluarga kita, kuatkan balik dalam diri ni keimanan pada Allah. Sekarang kita sedang dalam akhir, memang dah keadaan manusia yang begitu kalau kita lihat menakutkan. Sebab tu balik tanya anak-anak. Kena tanya tentang akidah ni, betul-betul tak percaya Allah. Sebab berapa ramai budak-budak universiti, bukan budak tak pandai, budak pandai. Yang buat cerita Mentega Terbang. Bukan orang-orang biasa. Orang universiti. Ada ilmu tentang agama. Tapi boleh buat cerita yang Allahu Akbar. Yang mana dalam cerita tu lebih kepada hak. Kepada individu, especially remaja. Mereka boleh pilih apa agama yang terbaik rasanya di sisi kamu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kenapa dia tengok cerita tu? Saya tak pernah tengok. Saya tengok dia punya sikit-sikit slot yang dikongsi. Takut bila tengok tu. Orang Islam sendiri tanpa rasa takut kepada Allah boleh sebut macam tu. Pilihlah. Pergilah pula tengok agama mana yang rasa sesuai dengan kamu. Ayah cakap pada anak. Allahu Akbar, takutnya. Yang anak dia pun dia sedang mencari. Budak. Yalah, dia tak ada pengalaman. Dia sedang mencari identiti. Kalau zaman kita dululah. Agama kita tak sentuh. Tapi zaman sekarang budak-budak dah berani menyentuh tentang agama, mempersoalkan. Kenapa? Kenapa agama tu macam tu? Kenapa agama macam ni? Kan budak-budak sekarang. Zaman kita dulu sami'ana wa ata'na. Kan zaman kita dulu beza dengan mak-mak kita kata duduk, bangun. Zaman sekarang duduk dia berlari. Budak-budak sekarang. Kan? Lepas tu dia tanya pula kenapa kena duduk? Kita kena explain. Itu budak sekarang. Subhanallah, dia mempersoalkan kenapa macam ni? Kenapa agama? Sama aja semua agama semua suruh buat baik. Macam budak tadilah yang tanya dengan parent dia. Semua agama suruh buat baik. Yang penting kita jadi baik. Tak payah solat pun tak apa, yang penting kita buat baik. Dia kata. Pening kepala mak dia nak jawab. Mak dia tanya saya pun Allah. Sebab yang tanya tu budak pandai. Takut risau. Sebab tu balik cuba cek anak-anak kita. Kena cek. Kita dah borak makan apa, buka puasa apa, borak macam tu. Tapi dalam diri dia ni, doktor tanya-tanya. Anak saya suka tanya pasal Allah. Dia tanya, kenapa kita tak boleh tengok Allah? Kan senang kalau kita boleh nampak Allah. Budak-budak sekarang pemikiran ni Masya Allah. Kita jangan full stop. Kita jangan berhenti. Selalu kalau anak tanya macam tu, kita jawab apa? Jangan tanya mepek-epek lah. Habis. Dia pun apa sekarang? Ni telefon ni. Dia Google.
Macam mana Allah? Ada keluar benda lain pula. Kita kena cari jawapan. Sebab persoalan tu maknanya dia ada dalam diri ni, ada tertanya-tanya. Akidah dia, keyakinan dia kepada Allah tu ada keraguan. Dia masih tak puas hati. Kenapa kita tak boleh tengok? Kenapa kita kena pergi solat? Tapi tak jadi apa pun solat. Nampak tak? Kita kena cari jawapan. Nak jawapannya selepas ini. Nak jawapan? Jawapan kalau anak tanya, macam mana nak kenal Allah? Saya lepas dia jawab. Tak payahlah. Tapi tak payah tanyalah pepek-pepek tu. Tak payahlah. Pergi semayang je. Macam tu je cerita kan. Kena bagi tahu. Kita tak boleh tengok Allah sekarang. Tapi kita tengok nanti dekat akhirat. Nanti kat syurga. Nanti kalau kita masuk syurga. Sekarang ni, kita boleh tengok apa yang Allah ciptakan. Tengok kita je lah. Hebat tak kita? Hebat tak kamu? Tanya dia. Ini budak-budak kecil punya dia ada jawab lah. Jadi hebat tak? Dia kan nampak jari-jari ni. Tengok mata, tengok hidung. Hebat tak ciptaan? Hebat. Ada tak jumpa seseorang manusia ataupun makhluk yang boleh cipta macam ni? Tak ada. Siapa yang cipta? Allah. Sebab disebut dalam hadis Nabi SAW, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dhatillah. Berfikirlah tentang kejadian-kejadian Allah. Mana kita kena lihat ciptaan-ciptaan Allah ini untuk mengenali Allah. Untuk kenal Allah. Jadi itulah dia 5 unsur yang kita sedang tarbiyah, kita didik pada bulan Ramadan ini. Kita bukan didik sempena Ramadan saja, tetapi kita mengharapkan didikan itu terus kita dapat laksanakan sehinggalah ke hayat kita. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada dah ya? Baiklah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang, yang silap, semua itu datang daripada kelemahan Ustazah sendiri. Minta maaf banyak-banyak. Saya sudahi dengan kalam mulia. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saya sudahi dengan kalam mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.